Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dirahmati Allah, pimpinan masjid, tuan pengurusi, tuan-tuan imam, tuan-tuan lain, barisan tuan kuasa, sahabat-sahabat saya, tuan ahli jamaah Surau An-Nur, Panda Puteri Kelang, dan juga muslim-muslimat di mana saja berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala limpah kurnia rahmatnya yang tiada terhingga kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah kata, kalau kamu hitung nikmat Allah itu, nescaya kamu tak akan dapat menghitungnya. Nikmat kejadian kita ni, mimma immahin, kan? Walaqad khalaqnal insana min sulalatin mimma immahin. Dalam surah Al-Sajdah disebut kita ni dijadikan daripada salah satu saripati yang berasal daripada ma'immahin, air yang hina, kan? Air yang hina ni air mani tu. Kemudian bila kita dah lengkap sebagai manusia ni, tak munasabah dengan air yang cecah air itu, dengan ada beratus-ratus tulang, ada beratus-ratus urat, ada dekat mata je, untuk mengkontrol mata ni ada 20 urat, 20 urat saraf dia, kan? Subhanallah, kan? Maka kita bersyukurlah di atas nikmat Allah Subhanahu Wa Taala ini. Malam ini kita masuk kepada Asmaul Husna yang ke-97, iaitu Al-Warith. Al-Warith, yang maha mewarisi, yang ke-97. Lepas ni kena bincang dengan Yang Kuasa ni, nak pilih tajuk apa pula ke apa ke, macam mana, wallahu alam lah. Ni dah ke-97 ni, Al-Warith, maknanya yang maha mewarisi. Betul ada. Yang maha mewarisi. Allah tu waris, warith, waw alif di atas wa rasa, rith, waris, maha mewarisi. Makna waris ni tak payah jemah lah, tuan. Tak payah saya nak cari satu-satu dalam kamus, sebab dah jadi bahasa Melayu. Waris, betul waris, kan? Waris, yang mewarisi harta. Kalau meninggal mak bapaknya, maka yang anaknya waris dia, kan? Jadi hukum faraid pula macam-macam lah, warasah. Jadi mewarisi, kita cuma nak faham tu, apakah maksud Allah tu maha mewarisi. Malam ni insya-Allah kita akan bincang, Allah tu maha mewarisi. Ayat Qurannya, sesungguhnya kami mewarisi bumi dan semua yang ada di atasnya, dan hanya pada kamilah mereka dikembalikan. Walillahi mirasis samawati wal ard. Ayat Quran banyak, ada 2-3 ayat Quran yang menyebut tentang waris ni.
sesungguhnya kepunyaan Allah lah, walillahi miras, mewarisi langit dan bumi ni kan. Jadi kita tengok makna dia tuan-tuan daripada beberapa daripada beberapa buah kitab yang saya rujuk, di antaranya Akidah Islam, Aqidatul Islam Syed Sabiq sini menyebut Al-Warith, Maha Pewaris. Dia ni bahasa Melayu ni tuan-tuan kan, bahasa Arab. Bisa dengan rosa, ris, sa ni ujung lidah kena gigi atas, ris kan. Waris ada th kalau bahasa ejaan bahasa Melayu lama, th, ris banyak beza dengan sin, waris. lain waris ni bahasa Jawa waris kena sin, waras. waras kan. Jadi waris tu dengan sa kan, sa. Tapi oleh kerana orang Melayu ni makhraj sa tak ada, maka jadi s. Kalau eja waris tu WARIS, lari sikit lah makna dia. Dia dengan sa. Jadi Al-Waris, Maha Pewaris, yakni kekal setelah musnahnya seluruh makhluk. Itu maksud Allah ni kekal kan. Kullu man 'alaiha fan. Setiap yang berada dunia ni apa akan binasa. Allah kekal. Itulah Allah yang mewarisi, walillahi miras samawati. Allah yang mewarisi langit dan bumi ni. Itu makna asas dia lah. Makna asas. Maknanya apa maksudnya? Kekal setelah musnahnya seluruh makhluk. Sebelum ini pun kita belajar dah kekal, iaitu al-baqi. Al-baqi kekal hidupnya. Tapi beza waris ni ada makna lain. Kita akan tengok nanti tuan-tuan makna dia. Kemudian daripada kitab satu kitab mengenai Asmaul Husna ni, Al-Waris, Maha Pewaris Agung, dia yang kekal menguasai segala-galanya. Maknanya katalah manusia ni kan, manusia ni dia ada rumah, ada harta, ada keluarga dan sebagainya. Dia maknanya dia mewarisi juga, dia memiliki jugalah, tapi tak kekal. Ya Allah ni kekal menguasai segala-galanya. Manusia yang hidupnya terbatas hanya memiliki sesuatu untuk sementara waktu sahaja. Dan pada saat kematian nanti semua makhluk tiada mempunyai apa-apa pun. Tapi Allah kekal kan. Allah kekal memiliki, memang Allah punya pun segala-galanya Allah punya. Kita ni pinjam je, pinjam harta, pinjam keluarga. Bila-bila masa Allah tarik balik pinjaman tu kan, kita dah sampai masa ajal, habislah, sementara je, tapi Allah kekal. Tu maksud dia situ, kekal memiliki semua tu. Kita ambil satu lagi daripada asas akidah Islam tuan-tuan. Al-Warith, yang maha pewarisnya, ia sahaja yang mewarisi setelah binasa seluruh alam, kerana ia sahaja yang kekal. Dia ada dua lah. Satu, bila meninggal seorang tu kan, habislah milik dia kan. Jadi kembali pada Allah jugalah. Milik Allah juga kekal, Allah yang kekal memiliki tu. Satu lagi bila kiamat lah, bila kiamat habis semua nak bila kiamat nak sampai ke hari kebangkitan tu masa je tuan-tuan. Nak kata berapa lama wallahu a'lam, disebut 40 tu 40 tahun ke 40 apa ke kan, lama. Jadi masa tu dah manusia dah tak ada apa-apa dah, di alam barzah tak ada apa-apa amalan lah. Allahu akbar tuan kan.
Nabi kata yatsba'u al-mayyita salasatun. Mayat itu akan diikuti dengan 3 perkara. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Ahli keluarganya ikut ke kubur. Yang lelaki lah, yang perempuan tak payah pergi lah dulu, kan? Tapi kita ni langgar semua. Yang perempuan pun sama-sama ramai kat kubur tu, kan? Jadi dia lelaki harus, dan bila itu memberi manfaat jadi sunat ke kubur. Orang perempuan dia makruh. Tapi bila berlaku pergaulan bebas, ya, pandang sana aku, pandang kau pandang aku, dia tak boleh lah, kan? Ahli keluarganya, ahlu wa maluhu, hartanya, wa amaluhu, dan amalannya. Fayarji'u isnani wa yabqa wahid. Fayarji'u ahlu amaluhu wa yabqa amaluhu. Apa ni? Maka kembalilah 2 perkara, kekal 1 perkara. Kembalilah ahli keluarganya, kembalilah hartanya, kekal amalan. Amalan tu yang kekal, kan? Yang lain tak ada lah, bukan waris lagi lah, kan? Bukan dia milik lagi lah. Jadi amalan tu tak apa, amalan kekal. Amalan kekal. Wa yabqa amaluhu, kekal amalan bersamanya. Jadi hadis ni, apa ni nama al-waris ni, di antara inspirasi dia ialah kita ni, ya, kena banyak amalan. Kena banyak amalan, tuan-tuan, ya. Sekarang ni, tuan-tuan, kan, kalau tengok ujian, kan, tengok ujian ni, mana kita boleh buat apa-apa, kan? Ialah usaha doa tu memanglah. Usaha doa, tawakal, usaha untuk elakkan COVID-19 ni. Tapi nak positif jugalah. Jaga-jagalah. Tapi Allah kata nak bagi positif lah, kan? Jadi tak boleh buat apa juga. Macam banjir tu, kan? Banjir. Banjir. Tu banjir Allah bagi sebahagian baru. Kalau banjir macam Nabi Nuh dulu, air ke mana, tuan? Air ke mana? Jadi usaha tetap usaha, doa tetap doa, bertaubat, istighfar, jagalah kita yang jangan melanggar hukum Allah, buat yang haram, bertaubat, dan banyakkan amalan. Maksudnya banyak amalan ni kita standby. Berlaku COVID ke, positif ke, apa ke, Allah panggil ke, banjir tu ke berlaku, berlakulah, maknanya ajal kita ni tak apa, kita ada amalan. Yang penting amalan tu. Jangan fikir nak elak setu aja, nak elak COVID-19, nak elak banjir, usaha tu betul lah, tapi jangan fikir saja, fikir biar kita banyakkan amalan. Okey, tuan-tuan. Jadi satu lagi kita ambil daripada maknanya, ada satu lagi, Tuhan yang Maha mewarisi dan mempusakai segala sesuatu. Menurut kaedah yang lazim bagi manusia, bahawa orang yang menjadi pewaris ialah orang yang hidup setelah orang lain mati meninggalkan pusaka. Contoh dia, kan? Bagi Allah SWT sebenarnya yang menjadi waris yang abadi, kerana semua dialah pewaris abadi, kerana semuanya ada pada tangan makhluk, akhirnya akan dipulangkan semua kepada Allah SWT. Baik, itu makna dia, tuan-tuan. Kita tengok huraian daripada kitab kita ni, 99 kecerdasan daripada 99 kecerdasan daripada Asma Husna. Maknanya setiap Asma Husna yang kita belajar ni ada dia punya motivasi dia. Yang malam ni amalan lah motivasi dia. Imam Ghazali memberi maksud kata al-waris sebagai dia yang kembali kepada semua yang ada di alam semesta ini. Sudah kematian semua pemilik. Maknanya ialah memang setiap masa Allah memiliki, kan? Tapi maknanya dia bagi pinjam dekat
kita ni, ya, tapi bila kita dah meninggal ataupun kiamat, semua kembali pada Allah. Itu mana Allah Maha mewarisi, al-waris. Allah adalah al-waris yang abadi, kerana semua yang hidup di muka bumi ini pasti mati dan hanya Dia yang kekal abadi. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang berjiwa itu akan merasai mati. Tapi macam kehidupan manusia ni macam tak mati, tuan-tuan ya. Maksudnya dia kurang kurhanian ni. Yang kurang-kurang yang tak buat langsung pun ada. Dia hidup dia ni keduniaan segala-galanya kan. Padahal mati tu pasti. Mati tu pasti. Katalah kita ni tuan-tuan, depan saya ni ada yang kebanyakannya lebih kurang 50, kalau tak sampai pun dekat-dekat ataupun 50 lebih, 60 macam saya kan. Maknanya berapa tahun lagi ikut hukum adat lah, kalau ikut tadi baina sitin wa sab'in kan, dia kata 60 hingga 70. Tapi mana ada kita 60 ni kata aku 60 70 ni agaknya Allah panggil lah. Mana ada harapan kita tu nak 80 ke 90. Okey lah 80, mati juga kan. Tapi kenapa kehidupan kita ni tak menjurus pada kematian tu? Mana ada lagi yang kata dulu masa kita kecil, datuk nenek kita meninggal kan, habislah orang yang kita sayang, 2 orang. Kemudian mak bapak kita pula kan. Sekarang ni kita dah bercucu dah, kita atuk masa tu maknanya makin dekat lah. Walaupun ikut ayat Quran tu tak kira masa, tapi yang itu hukum adat dia. Nabi pun kata baina sitin wa sab'in, dia antara 60 ke 70 kalau ikut yang ajal ya. Wa idza jaa ajuhum la yastaqrun sa'atan wa la yastaqrimun. Apabila datang ajal tak boleh tangguh walaupun 1 saat kan. Jadi bila-bila masa tak kira muda tua kan. Tak kira sakit sihat ke. Ada orang yang sakit tu tak mati-mati. Orang yang pergi ziarah tu mati dulu. Banyak berlaku lah kan. Tak kira lah tu. Jadi dia kata sini dialah yang wujud ada di muka tadi, kerana semua yang hidup di muka bumi ini pasti mati dan hanya Dia yang kekal abadi. Al-Baqi kita baca tu kan. Dialah yang wujud sesudah semua kewujudan musnah, dan kepadanya lah semua kewujudan itu kembali. Kembalilah ke alam barzah sana, ke alam akhirat. Dialah yang bakal bertanya, milik siapakah kerajaan hari ini? Allah mana ada dalam Quran surah Al-Mu'min cerita ni. Milik siapakah kerajaan hari ini? Dan dialah yang menjawab, milik Allah yang Maha Esa, yang Maha mengalahkan kan. Semuanya milik Allah SWT. Walillahi mirasus samawati, dan kepunyaan Allah lah ya, pewaris segala yang langit dan bumi ini. Menurut Quraisy sekalipun Allah adalah pewaris sejati, namun Allah mengembalikan dalam bentuk ganjaran apa yang diwarisinya kepada hamba-hambanya yang berbuat kebaikan. Allah sendiri menyatakan perkara ini, kami wariskan syurga kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. Surah Maryam ayat 63. Sebaliknya bagi mereka yang berbuat jahat, Allah mewariskan hukuman. Ini dari satu makna Allah akan mewariskan kebaikan syurga tu kepada hambanya yang beriman dan bertakwa lah kan. Kita mewarisi syurga tu banyak ada. Yang di surah Al-Firdaus tu ada sebut dalam Quran kan. Jadi kepada orang-orang yang ni lah, yang beriman dan beramal soleh lah kan. Itu mewarisi yang syurga tu, yang untuk manusia dikaitkan dengan waris Allah ni, pewaris
apa yang di langit dan di bumi ini. Dengan itu kita perlu menyedari apa saja yang perlu yang kita miliki seperti harta, kekayaan, jawatan dan sebagainya, termasuk diri kita sendiri hanyalah pinjaman daripadanya. Betul lah pinjaman tuan kan. Sebabnya kesihatan kita kalau Allah tarik. Nyawa Allah bagi kita, Allah nak tarik, dia tarik. Ya, harta kita kalau nak tarik. Banyak mana ni dalam musim COVID-19 ni orang yang kehilangan perniagaan, pekerjaan, pendapatan. Masa banjir ni ada orang selai sepinggang, total loss kan. Jadi itulah dia pinjam, dia nak ambil-ambil Allah nak ambil-ambil kan. Macam Abiyus kan, cerita dia, saya tengok dia punya kata-kata dalam temu ramah dia lah. Saya tengok kata-kata dia, alhamdulillah lah, maknanya penuh dengan berakidah lah. Allah, hak Allah, kita usaha saja Allah nak ambil-ambil, dia nak buat rumah tu dah bertahun-tahun, kumpul-kumpul duit kan, macam-macam berlaku. Itu betul lah, pinjaman lah. Allah, semua ni berbentuk pinjaman. Maknanya pewaris Allah, pewaris yang sebenarnya Allah Ta'ala kan, Maha pewaris tu kan. Allah murka kepada orang-orang yang tidak mensyukuri kurniaannya dan tidak mahu mendermakan harta yang diberikannya. Ini pengajaran dia tuan-tuan kan. Yang ayat Quran sebut, wala tulhikum bi amwalikum wa auladikum an zikrillah. Jangan kamu dilalaikan dengan harta benda kamu dan anak pinak kamu daripada mengingati Allah. Maksudnya harta yang ada tu jangan lalai, kena bagi infak pada orang banjir, kepada geladangan, kepada orang yang memerlukan, kepada nak buat masjid, kepada nak buat pondok, kepada orang miskin, pada orang yang yatim dha maqrabah atau miskin dha matrabah, kepada orang miskin daripada kaum kerabat, kepada orang-orang susah yang duduk atas tanah. Atas tanah tu gadangan di antara tuan kan. Masrabah tu duduk atas tanah tu, ayat Quran sebut tu. Surah la uqsimu al-balad tu kan. Jadi itu tugas orang yang ada Allah bagi harta benda tu, Allah suruh infak. Ni ayat Quran lagi ni. Sekali-kali janganlah bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dan kurniaannya, dan menyangka kebakhilan baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bagikan itu akan dikalungkan di leher mereka di hari kiamat. Milik Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi. Walillahi mirasus samawati wal ard. Milik Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surah Ali Imran ayat 180. Marah bakhil ni tuan, marah bakhil ni. Janganlah kita ni, contohnya lah musim banjir ni, sana putus makanan, sini putus makanan, sana total loss, sana macam-macam. Duit kita beribu-ribu, 1 sen pun tak keluar. Ni bakhil ni kan? Ini yang lalai ni, ini yang lalai kerana harta benda ni. Sekurang-kurangnya adalah sebahagiannya kita impak sana impak sini untuk contoh je lah masa banjir ni lah. Tak masa banjir pun orang susah ramai pun bagi juga, tapi contoh dia, jangan tak ambil bahagian langsung lah. Tak peduli langsung. Dengar berita banjir sana, banjir Seri Muda, banjir Shah Alam, banjir sana, banjir sini. Lepas tu banyaklah tabung-tabung dana-dana, banyaklah kan. Dia tak ambil bahagian langsung. Ini memang dilalaikan dengan harta benda lah. Dikalungkan ini, dia disebut ni dikalungkan dengan dikalungkan di leher mereka di hari kiamat kelak.
dengan api tu kan. Dan saya tak buat salah Ustaz, sebab saya bayar zakat kan. Harta saya zakat, harta saya bayar, zakat fitrah saya bayar. Zakat fitrah tu RM7 satu kepala. Kalau anak 10 orang pun baru RM70. Sekali pergi makan ikan bakar 200. Tak ada bandingan sangat tu zakat fitrah tu kan. Zakat harta ni, zakat harta ada simpanan berapa kan, ada simpanan berapa, dah cukup haul apa semua, bayar zakat. Ada yang bayar zakat, alhamdulillah kan. Tapi sebenarnya bayar zakat tu satu kewajipan. Membantu saudara yang susah, yang tak makan ini satu kewajipan. Ustaz, bekalan bagi mesej kat saya Ustaz. Bekalan saya dah habis Ustaz. Saya hari ni saya goreng. Goreng apa tuan? Kalau kita ni goreng pisang ke, goreng ikan celup tepung ke apa lagi kan, goreng lada kering, campur garam sikit, saya makan dengan anak saya. Ya Allah, dah lah pedas, dah tak ada makanan lain kan. Jadi saya pun kata dua alamat lama ke, sebab masjid, setiap masjid ada kan. Kata nak suruh AJK hantar lah. Dia dah pindah. Saya hubungi kampung tu, tak lama dia telefon balik, dah ada hantar makanan. Itu dia kita nak macam tu lah. Kalau dia makan seminggu ada kering, itu berdosa lah kita tuan-tuan. Itu ada kewajipan kan. Kewajipan maknanya infak ni. Anak infak yang wajib, membantu, dah masuk pada membantu saudara yang susah, yang tak makan. 2 minggu saudara makan pisang. Makan pisang 2 minggu. Kita pagi nasi lemak, tengah hari nasi, petang makan lagi kan, tom yam lagi apa. Tak ada makanan, pisang 2 minggu. Tapi musim Covid ni bagus makan pisang. Dia tak ada ubat Covid ni, makan pisang tuan kan. Mengapa, ini ayat Quran lagi, mengapa kamu tidak mendermakan sebahagian hartamu pada jalan Allah, sedangkan Allah lah yang mewarisi langit dan bumi. Wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah. Kenapa kamu tak infak fi sabilillah ni? Allah tanya. Walillahi mirus samawat, sedangkan Allah lah yang mewarisi langit dan bumi. Itu hak Allah. Yang kamu punya harta tu semua dari Allah kan. Jadi Allah bagi kamu, kamu bagilah pada orang lain pula. Macam tu. Jangan kamu je makan sedap-sedap tiap-tiap hari, ada orang susah kamu tak peduli. Ini maksudnya ayat Quran ni tuan-tuan. Ini kaitan dengan Allah Maha Pewaris lah. Maknanya semuanya walillahi mirasus samawati wal ard. Allah lah yang mewarisi, memiliki semua langit dan bumi ni. Yang bagi kat kita tu pinjaman saja kan. Ali menantu Nabi dan Khalifah keempat pernah mengingatkan, di antara penyesalan sebesarnya pada hari kiamat adalah apabila seseorang yang mendapat harta dengan cara yang dilarang Allah, dan harta itu diwarisi oleh orang lain. Orang itu pula kemudian menggunakan harta itu ke jalan yang benar. Dengan itu orang ini masuk syurga kerana harta yang diwarisinya. Tetapi orang yang mewariskan harta itu pula masuk neraka. Macam tu pula maknanya dia cari dengan jalan yang salah. Jalan yang salah. Banyak skamer-skamer ni, pelik juga orang Islam kita kat ni. Skamer yang jenis skamer lah, yang cara jalan salah, duit-duit yang berjuta-juta, yang berbilion apa ni, memiliki dengan cara yang salah tu. Pelik jugalah. Nanti masuk neraka dia cerita sini kan. Tapi kenapa orang yang kejar sangat ni, yang nak banyak-banyak tu,
Makan supaya kita kat makan. Kan? Makan. Tuan-tuan pagi-pagi kalau tak puasa lah, alhamdulillah sini dah buat. Dah buat apa? Berbuka puasa tu bagus tu. Menggalakkan orang berbuka puasa atau lebih semangat. Hari ni Haji Rozaman telefon kata ustaz ada buka puasa. Saya pula hari ni cuti. Tapi insya-Allah lain kali saya tahu jadual saya sini ada, saya nak puasa. Mana tu menggalakkan buka puasa, menggalakkan orang berpuasa lah. Maksudnya iftar jama'i kan, iftar jama'i. Buka beramai-ramai ni jadi naik semangat sikit kan. Berpuasa tu. Tadi apa asalnya tadi? Maknanya kita infak harta kita tu, menolong membantu ni adalah satu kewajipan yang sampai kita dilalaikan. Dan yang maknanya yang mencari harta dengan jalan yang salah tu dah makan sama kita je. Kita sarapan, dia makan tengah hari, kita makan tengah hari. Adalah 4-5 kali kalau banyak makan pun kan. Tak adalah orang yang ada duit juta-juta ni makan 10 kali sehari kan. Sama je. Lepas tu duit tu nak buat apa tak? Banyak-banyak. Yelah ustaz cakap senang. Bagi ustaz nak juga. Dan maksudnya dengan cara jalan salah kan. Dapat harta tu. Lepas tu tak fikir ke suatu masa kita akan tinggal semua dan kita akan menerima balasan di hari akhirat. Patut fikir gitulah. Selain daripada itu, Sana Ali ada berpesan di tempat yang lain. Dia kata ilmu ni antara harta dengan ilmu. Harta ni kalau kita ada harta, kita jaga harta. Nak simpan sana, simpan sini, nak buat itu, nak buat ni. Tapi ilmu ni, kalau kita dapat ilmu, ilmu jaga kita. Kan? Antara harta dengan ilmu tu. Tuan-tuan, kita tengok sebelum masuk isyak, kita tengok lagi sini berapa isi. Menurut Quraisy Sihab, orang-orang yang menjadi pewaris Allah adalah mereka yang berhak masuk syurga. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Ni surah Al-Mu'minun tuan-tuan. Kan? Apa ni? Qad aflahal mu'minun. Berjayalah orang beriman. Allazina fi salatihim khashi'un. Okey, solat khusyuk. Solat khusyuk sebab kalau solat tak khusyuk, pahala kurang atau pahala tak ada. Khusyuk. Ada qad aflahal mu'minun allazina fi salatihim khashi'un wallazina hum lahu muridun. Jaga mulut. Jangan keluar perkataan kasar, bodoh ke, stupid ke. Dia orang kata jangan cakap bodoh, cakap stupid sama je. Lepas tu kata macam-macam lah, menghina apa. Aku jaga. Wallazina ala salawatihim wallazina hum anil lagwi muridun wallazina hum ala salawatihim. Bukan. Sebab dah bunyi nak isyak kan. Azan isyak dulu, nanti saya sambung. Azan isyak dulu.
Asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah wasyarafa wa darajatal aliyata rabi'ah ba'dul maqam al-mahmud innaka la tuman. Baik tuan-tuan, tadi dia cerita golongan yang mewarisi syurga. Macam-macam cerita waris ni. Di antaranya diceritakan juga yang mewarisi syurga ni ialah orang yang beriman, bertakwa, beramal soleh. Dan surah Mukminun ini ada sebut kumpulan-kumpulan yang mewarisi syurga Firdaus. Pertama, qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Semayang khusyuk. Kena jaga khusyuk tuan. Wallazina hum 'anil lagwi muridun. Yang kedua, yang jaga bahasa dia. Okey. Yang ketiga, bahasa supaya tak menyakiti hati orang lah. Wallazina hum lizakati fa'ilun. Keluar zakat. Ada tiga. Kemudian wallazina hum li furujihim hafizun. Jaga kemaluan dia, nak tak buat maksiat kan. Kemudian seterusnya wallazina hum li amanatihim wa adim ra'un. Dan juga orang yang amanah, yang jaga amanah dia. Kemudian wallazina hum li wallazina hum tadi yang menjaga solat-solatnya. Kemudian ulaika humul warisun. Mereka lah yang akan mewarisi allazina yarisuna firdaus, yang mewarisi syurga Firdaus. Tu kita nak fikir jugalah tentang kita tentang Allah ni Maha Pewaris ni. Allah bagi kita wariskan syurga tu kepada orang yang beramal tadi kan. Kemudian wallazina hum ala salahim yuhafizun, yang jaga solat. Kemudian yang menjaga apa, yang mendapat, yang mewarisi syurga. Baik. Doa dan harapan. Ya Allah, Engkaulah yang maha mewarisi para makhluk
campakkanlah cahaya namamu Al-Waris ke dalam hati kami, amin, supaya kami dapat memandang segala sesuatu dan tunduk padamu, dan kami dapat menuju ke hadiratmu. Dan minta kita ni Allah campakkan cahaya Al-Waris dalam hati kita, kan. Khasiat dia, tuan, pasangan yang mempunyai kesulitan memiliki anak, dengan izin Allah dapat memiliki anak apabila mereka sering membaca Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Ubat ataupun amalan untuk orang yang tak dapat anak. Rezeki Allah Ta'ala ni, ada orang dapat anak ramai, ada orang dapat anak sikit, ada yang tak dapat anak. Ikhtiar dia ni, ayat ni kalau nak catat, surah Al-Anbiya ayat 89. Al-Anbiya 89. Katalah jumpa siapa-siapa ke dah ikhtiar lama tak dapat anak, kan. Banyak lagi cara lain sebenarnya, saya pun tak ingat. Ada antaranya puasa tu pun ada, sampai hari tu ada bacaan dia. Saya pun lupa dah tu, ya barik, ya apa ni, ya dot, ada bacaan dia tu, ada dalam Asmaul Husna juga. Tapi ini kita ambil yang ni, fokus yang jadi bagi tahu ni surah Al-Anbiya ayat 89. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, janganlah, ni doa Nabi Zakaria nak dapat anak ni. Ya Allah, jangan biarkan aku ni seorang-seorang tanpa zuriat. Sesungguhnya ni warisi ni, wa anta khairul warisin, dan engkau lah sebaik-baik pewaris. Ni kita kan berdoa ni kan, kita nak puji Allah, kan, barakah lah. Dan di antaranya doa daripada Asmaul Husna ni tu, Asmaul Husna tu wa anta khairul warisin, waris sama tu, engkau lah sebaik-baik pewaris. Macam Nabi Ayub, dia bermunajat, wa anta arhamur rahimin. Dia kena uji Allah dengan sakit yang merana lah, kan. Kulit-kulitnya habis rosak, kan. Dia yang dia buat ialah munajat. Kita ni pun kena ujian-ujian macam-macam ni. Ujian COVID-19, banjir lah. Sebenarnya makin kuat munajat. Munajat tu, dalam Allah uji dia tu, dia puji Allah yang paling punya. Wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, engkau lah sebaik-baik yang mengasihi, yang menyayangi. Itulah sebenarnya, tuan-tuan, kita terus bermunajat. Setiap balak, setiap apa yang kita hadapi ni diikuti dengan munajat sebenarnya. Sebab Allah nak uji, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah uji kita ni untuk menguji siapa yang baik, yang paling baik amalannya, kan. Kemudian tu, tuan-tuan, ya, untuk orang yang ikhtiar amalan untuk orang yang tak mendapat anak, sama ada dia nak tambah anak dia apa, tapi orang tak ada anak ni, dia ni asalnya Nabi Zakaria lah, kan, tak ada anak, dia minta dengan Allah Ta'ala. Kalau orang tu anak sikit nak tahu, boleh amalkan, kan. Ayat 19 surah Al-Anbiya, la tazarni fardan wa anta khairur rahimin, wa anta khairul warisin. Orang yang tidak dapat membuat keputusan apabila menghadapi pelbagai pilihan, dia dapat membuat keputusan yang tepat dengan membaca ya waris sebanyak 1000 kali.
antara waktu sesudah semayang maghrib dan sebelum masuk waktu isyak. Macam mana ni? Putusan macam mana nak buat ni? Susah juga ni kan. Tak kira lah putusan dalam urusan dunia pun tak apalah, yang baik lah kan. Jadi antara maghrib dengan isyak tu baca ya waris 1000 kali. Sempat tak sempat lah tuan? Sempat lah 1000 kali ya waris. Antara maghrib dengan isyak ni apa amalan dia? Ada disebut dalam kitab-kitab fiqh tu bahagian ibadat, solat sunat awabin 6 rakaat. Tapi awabin yang disebut dalam hadis yang pukul 10.30 tu, yang ketika apa, anak unta sudah berpindah tempat kerana panas, itu solat sunat duha yang tengah nak panas tu, tengah mula panas tu, itu awabin dalam hadis sebut. Tapi ada juga dalam kitab-kitab menyebut awabin ni di antara maghrib isyak 6 rakaat. Tapi hadis yang menyebut digandakan sampai 11 tahun ke 13 tahun, saya tak ingat, itu hadis dhaif jiddan tuan. Hadis dhaif jiddan ni kita tak boleh amal. Yang boleh amal tu hadis dhaif saja. Hadis dhaif ni dia cuma dalam periwayat dia tu ada periwayat yang mudah terlupa. Macam kita lah mudah lupa. Ya, nak masuk syarat ada sahih tu, periwayat tu setiap daripada ambil daripada Rasulullah sampai ke periwayat akhir Imam Bukhari ke siapa ke apa ni, ingatan, tak ada masalah langsung dari segi ingatan, dari segi akhlak tak ada masalah langsung kan. Tapi kalau ada masalah ingatan, dia jadi dhaif hadis tu. Bukan semestinya hadis tu salah, tapi tak boleh nak buat hujah lah. Sebab apa? Sebabnya dalam sanad dia tu ada pewaris pewaris pula cerita pewaris periwayat yang ingatan tak kuat. Kemudian yang dhaif jiddan ni dalam susunan periwayat tu kazib, dusta. Maka dia dhaif jiddan. Dhaif jiddan ni dekat-dekat dengan maudhu' dah kan. Tapi belum maudhu' lagi. Yang orang kata boleh beramal tu, hadis dhaif tu pun bukan semua kan. Untuk beramal lah, untuk beramal. Bukan semua. Macam mana kalau kata dia tak ada sokongan daripada hadis lain, kemudian dia punya fadilat tu 1000 syahid contohnya, buat amalan sikit je, kemudian pahala dia 1000 syahid. Orang berperang, berdarah, terbunuh, baru satu dapat syahid, dia buat amalan sikit dah 1000. Itu tak munasabah tu. Jadi syarat beramal tu itu tengok juga Tapi sebenarnya dia gini, contohnya gini tuan solat sunat ba'diyah isyak kan, ikut Syafi'i dan dalam kitab-kitab fiqh 2 je kan. Tetapi ada hadis yang meriwayatkan 4 kan, 4. Jadi hadis ni kata fadilat ni begini, dia tak mencapai martabat sahih kan. Tapi yang kata yang sahih tu apa? Yang sahih ni Nabi pergi ke rumah isteri oleh Maimunah, dia pun semayang ba'diyah isyak tu 4 rakaat kan. Ada hadis sahih. Maka hadis yang dhaif tadi tu kita boleh amal lah. Sebab yang asalnya ada yang sahih ni, mana dah tahu betul sungguh dia kata yang dhaif tu kan dia cuma masalah periwayat. Yang tak dhaif ni, yang sahih ada ni, kata Nabi semayang 4 rakaat di rumah Maimunah ni, semayang ba'diyah isyak. Yang dhaifnya, yang dapat ini jadi kita amal tu bagus. Sebab apa? Mungkin kalau betul dapat pahala banyak kita kan. Kalau tak pun memang dah ada hadis suruh semayang ba'diyah isyak 4 rakaat. Tapi sebenarnya dia ada khilaf. Khilaf tu yang kata 4 tu memang ada Nabi semayang 4. Cuma dalam Syafi'i ni sebab dia kata 2 je, ada 22 rakaat semua kan.
10 muakkad, 10 tak muakkad. Jadi yang isyak ni 2 je lepas isyak tu. Yang kata 4 tu ada pendapat tu kata mungkin sembahyang mutlak, mungkin dah qiyamul lail, tapi dia buat Nabi buat sekali kat situ kan. Tapi bolehlah kita nak beramal sembahyang sunat isyak lepas isyak tu 4 rakaat kan. Jadi itu hadis ni kan, tengok jugalah kan cara kita nak beramal tu. Lagi tadi kita tadi saya terlupa. Antara maghrib isyak ni kalau tak ada ceramah lah, digalakkan dalam saya cek dalam beberapa hadis, semayang lah sebanyak mana nak semayang kan. Di antaranya yang awabin tu lah, tapi paling kurang kita semayang antara maghrib isyak tu 2 rakaat ba'diyah maghrib, 2 rakaat qabliyah isyak, paling kurang. Tak dapat dah 4 kan. Kalau disunatkan semayang banyak-banyak, disemayang sunat lah, sunat mutlak kan. Tapi kalau kita ambil awabin tu 6 rakaat 2 kan. Boleh. Cuma yang tu yang saya kata tadi, yang sebut tu terlebih sangat. Semayang 6 rakaat tu digandakan sampai 13 tahun apa. Itu dalam dalam pembelajaran hadis dhaif jiddan kan. Jadi kita tak fikir itulah, kita fikir kita puasa, kita semayang jelah. Baik tuan-tuan, itu maghrib isyak. Jadi baca 1000 kali, nak minta Allah bagi keputusan yang tepat ni. Okey, sikit lagi tuan-tuan. Siapa yang mempunyai usaha yang baik dan menginginkan usahanya itu berjaya, bacalah ya waris sebanyak 707 kali setiap malam. Ni rumusan ulama tuan-tuan dia. Dengan izin Allah, usahanya cepat berjaya dengan pertolongan Allah. Ya waris, ya waris, ya waris, ya waris 707 kali untuk dapat kejayaan. Jadi ada tiga sini amalan tuan-tuan. Satu, kita baca kalau siapa yang nak tolong orang ke, bagi tahulah orang tak ada anak ke, jadi ataupun anak dia tak ramai nak ke, dia masih ni lagi lah, masih berkeluarga lagi, maka baca surah apa tadi, Al-Anbiya ayat 89. La tazarni fardan, kemudian wa anta khairul warisin. Tengok baliklah tuan. Kemudian yang satu lagi baca 1000 kali untuk buat pilihan, macam istikharah juga lah ni kan. 1000 kali antara maghrib isyak untuk dapat pilihan yang terbaik. Kemudian baca 707 kali setiap malam, baca untuk mendapat kejayaan kalau kita ada usaha apa-apa tuan. Itu je lah untuk malam ni. Daripada sifat al-waris, minta faham apa itu al-waris. Allah Maha Pewaris. Waris apa? Sebab Allah yang kekal, dia mewarisi dunia. Walillahi mirasus samawati wal, sebab dia kekal. Kekal dia lah, pendek dia semua. Kita ni manusia ni, kita dibagi Allah Ta'ala ni tak kekal, tu sebagai pinjaman saja. Dan dia punya ni, kita ni dia punya inspirasi dia. Maka kita tak kekal, kita banyakkan amalan, kemudian kita banyak berinfak, kerana Allah tu bagi kat kita tu. Allah bagi kat kita, kita jangan bolok seorang, bagi kat orang lain pula, terutama bantu masa-masa yang susah sekarang ni. Itu saja. Saya mohon maaf jika kekurangan, kurang teratur, terkebugapah hari ini. Saya mohon ampun Allah Ta'ala, minta maaf tuan jika ada kekurangan, kesalahan sebagainya. Apa yang baik itulah Allah Ta'ala, apa yang lemah dan kurang ta'ala bersedia hakikat berkedudukannya. Kita tangguh majlis kita dengan majlis tasbih kafarah dan setelah bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr
illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.